Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan bercerita mengenai apa dia itu Boon Talk Show. Boon Talk Show ni basically adalah satu platform online ataupun di atas talian online sepenuhnya, di mana program bual bicara online ni saya menggunakan aplikasi Zoom dan saya broadcastkan secara langsung terus kepada Facebook page saya, iaitu Boon Talk Show. Okey, kenapa dinamakan Boon Talk Show? Suka hati saya lah, itu saya punya. Jangan marah. Jadi kalau awak punya, awak namakanlah Nilofa ke Talk Show, awak namakan Najib Talk Show ke, ini saya punya. Jadi saya namakan Boon Talk Show. Sebenarnya Boon ni adalah sabar ya, jangan marah, nanti kena jual. Allah suka orang yang sabar. Nama saya Boon Talk Show sebab nama nickname saya di sekolah dulu, diorang panggil saya Buntong. Tapi takkan saya nak namakan Buntong, ceganas sangat kan. Macam nama Buntong Kali yang bunuh 17 orang tu. Jadi saya namakan nama yang lebih komersial dan maksud pembaik, mungkin Boon 90 sampai saya form 5 lah. Jadi saya namakan Boon Talk Show. Okey, siapa Boon ni? Boon ni basically orang biasa je. Saya insan kerdil. Nama penuh saya Syahrul Nizam Muhammad Syahri. Saya lahir di Teluk Insin, Perak. Dan saya bersekolah di Sekolah Rendah K. Johari Sungai Sumun, Wan Zain Abidi. Kemudian saya belajar di Ipoh, di Sekolah Menengah Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Sekarang dinamakan. Dulu masa saya sekolah Manjur Ipoh, sekarang ditukar Bainun Ipoh. Kemudian masa Form 4 saya berpindah sekolah di Kolej Melayu Pulau Kangsa. Kemudian habis itu saya belajar di UIA dalam bidang ekonomi. Selepas habis belajar di UIA, saya bekerja sebagai futures broker di BNB Futures. Kemudian semasa merger antara BBNB dan Bank of Commerce, saya termasuk CIMB dalam corporate banking. Dan saya berhenti sebagai corporate banker hujung 2002 kerana saya mengikuti isteri saya melanjutkan pelajaran dalam bidang PhD di Sheffield, UK. Dan saya juga membuat MBA di sana, jaga bini dan anak. Masa itu anak saya dah 3 orang, I think it's 3, 2 and 1. So the 5 of us, kita pergi Sheffield. So basically masa itu dah Christmas, so basically itu 2003 lah, 4 tahun kat sana. So dekat sana saya jadi floor engineer ataupun cleaner di Sainsbury. Saya kerja sebelah pagi, 5 pagi sampai 7 pagi. Lepas tu pagi tu wife nak pergi belajar. Dia dapat duit sikit lah. Boleh enjoy. Lepas tu, kemudian saya sambung belajar juga lah. Saya punya second degree dalam business admin. Lepas tu saya dapat kerja di data entry insurance. Lepas tu saya kerja postman kat 2 tahun juga di Royal Mail UK. Lepas tu balik sini pada 2007, saya tak nak kerja dengan orang. Saya kerja sebagai ejen insurans pun wakil takaful ikhlas. Kemudian dekat 5 tahun juga, dan lepas tu saya jadi perunding hartanah ataupun property agent lama juga 5 tahun. Kemudian saya jadi Grab sekejap dalam setahun 2 juga. Kemudian sekarang saya dilamar menjadi pengurus kilang baju di Barakom ataupun namanya Hakaklo. Saya tak kisah, saya very open. Jadi balik daripada UK itu saya lebih kat UK ni saya dah terbabit dalam masyarakat. Masa awal tu tak sempat, anak 3 orang, gaji sikit, jadi kita terlalu we try to make ends meet, masih susah sikit. So balik kat sana, dah biasa duduk masyarakat, saya balik, saya jadi aktif dalam masyarakat. Saya dikenali sebagai community man, banyak aktiviti di tempat saya duduk di Sierra UK Perdana. Memang kebanyakan awal tu saya yang buat. Alhamdulillah dekat situ. Sekarang pun saya timbalan pengurusi surau. Saya exco dalam Persatuan Penduduk, exco dalam KRT, exco di masjid, exco PIBG, dan exco gabungan Persatuan Penduduk UK Perdana, Amil, Zakat, dan kemudian saya jadi, kan saya keluar jadi NGO dakwah start dengan MRM, Multiracial Related Muslim di Pidal Song. Kemudian saya berhijrah kepada Global Unity Network daripada Syah Kirit. Masih lagi sampai sekarang, sukarelawan di sana. Dan sekarang saya buat apa? Inilah. Okay, dalam masa saya bekerja di office ataupun di masjid, di surau, dan di sekolah pun,
Even dengan NGO, saya banyak menjadi pengacara majlis secara gratis. Mungkin saya banyak cakap, saya mesti cakap sikit. Sebab dulu pun sebenarnya saya mantan Presiden Kelab Pidato Kuala Lumpur, Bawasilian Toastmasters. Masa di NGO pun saya biasa jadi moderator activist talk dan pengacara majlis kahwin, stuff like that. Some are paid, some are percuma. Okay, I don't have any problem. Mungkin saya boleh buat itu semangat saya. Okay, I think that's basically about who Boon is. Siapa diri saya. Mana dia? Okay, nombor 4. Okay, apa beza Boon Talk Show ni dengan talk show yang lain? Okay, satu benda yang cuba saya buatkan di Boon Talk Show ni adalah saya menjadikan benda tu as interactive as possible dengan audience di luar sana. Okay, that's the main thing. So kalau macam kita tengok typical macam forum, dialog, biasanya soalan tu ada dekat ujung sekali, 15 or half an hour kan. Benda tu macam, tak sempat pun nak jawab. Jadi saya punya Q&A ni basically daripada the first minute tu, awal tak first minute kan, I dah boleh blend soalan tu. In fact, sebenarnya boleh tanya sebelum benda tu, saya akan bawa. Saya akan blendkan dengan soalan saya, jadi daripada awal sampai habis, the audience kat sini kita akan acknowledge, kita cuba bawa, kita akan sampaikan to the best of my ability. Okay, itu satu. I want it to be more interactive. Nombor 2, okay, saya cuba kalau boleh semua stakeholder on any given issue atau pemegang taruh, semua yang ada interest. Saya nak orang kau boleh wakil dia ada dalam talk show. Kita tak suka kalau macam, even macam politics, even macam religion, macam saya buat macam sekarang ni World Religious Series, yang saya cuba dapatkan to the best of my ability semua. Kita ada Christian. Jadi kalau kita nak tahu pasal Kristian, kita datang dengar pada diorang sini. Bukan daripada kita punya filter. So ada Bahai dalam next 2 weeks. Roman Catholic baru semalam. So kita ada Hindu, Buddhis, even atheist and humanism pun ada. Dan kita ada sampai 8 termasuk Islam. So even kalau macam politik, saya nak kalau boleh semua orang tak kisah apa cop parti, PAS ke, PKR ke, Bersatu Pejuang, whatnot, you can put and cast that thing together in a civilized way. Dan on any issues, saya nak kalau boleh semua pegang taruh stakeholders ada dalam tu sekali. So that's my plan. Of course, it depends also who am I. Boon ni orang tak kenal. It's just a talk show kampung. Jadi kalau orang tak sudi, kita tak boleh buat. So kebanyakan kalau macam awal ni adalah basically my natural friend. Dia kenal I, dia boleh sudi. Hopefully, kebanyakan pun saya tak bayar, ni pun dibuat secara sukarela, gratis. Jadi, you know, yeah, I do what I can. So itu basically antara yang saya yang perbezaan yang saya cuba buat. Okay, nombor 3, bezanya macam Boon Talk Show yang lain pada saya, dia bersifat santai. Satu yang sebab dia ada orang tanya apa format, apa structure. Basically, I punya cakap is unstructured. So basically, dia tak ada macam seorang bercakap 10 minit, lepas tu 20 minit, di ujung Q&A tak ada. I boleh cakap, dia boleh interject. And of course, we have some form of very fluid, very unstructured structure. So that's my main, and kita pun boleh secara santai. I want to make it really 360s kind of discussion, very santai. Okay, bilakah Boon Talk Show ni? Secara amnya, saya cuba buat dengan kapasiti secara sukarelawan ni every 2 weeks. So basically sebulan 2 kali. Biasa saya buat hari Sabtu sama ada pukul 3 petang ataupun 9 malam. It's not fixed, tapi itu yang dah berlaku 5 episod yang lepas. Bergantung juga dengan availability of the speaker juga, dia punya time. Okay, kalau ada kebolehan, insyaAllah saya akan cuba buat lebih kerap lagi ataupun ada permintaan ataupun saya mampu. Okay, apa topik yang cuba dibawa oleh Boon Talk Show? Secara amnya ada 2 je. Apa-apa benda yang ilmu yang bermanfaat saya akan bawa. Yang kedua, apa-apa yang boleh inspirasi, inspire kita untuk menjadi lebih baik, saya akan bawa juga cerita-cerita yang saya rasa bagus. Inspiring stories. Because at the end of the day, saya punya tujuan adalah jadikan dunia lebih baik. For a better world, kalau tengok saya punya motto. Okay, siapa yang boleh sertai Boon Talk Show? Basically dekat FB Live, satu dunia boleh tengok. No problem. Tapi siapa nak jadi speaker, basically those yang ada
interest ya, yang ada stakeholder yang ada kepentingan dalam suatu isu itu. Of course again macam saya cakap tadi, mungkin satu isu itu mungkin Muhyiddin ataupun PM boleh bercakap ataupun Director General of Health kan. Tapi of course dia tak kenal saya, dia pun tak sudi, saya pun tak bayar dia. Jadi that's why kalau macam awal ni kebanyakan siapa yang saya kenal, dan slowly kalau saya ada duit ke, ada sponsor ke, mungkin saya boleh sponsor orang yang lebih terkenal kan. Of course also bergantung saya punya reputation, how I handle talk show, how they like, how my rating. So that is that. Okay, apakah format macam again saya cakap tadi, simple treating is basically santai, it's unstructured. Nombor 2 is basically bahasa pemeroja, you speak the language that you're comfortable. Apa-apa, tak kisah. Dan ini message sampai. Nombor 3, okay, this is sedikit undang-undang kecil. I want the discussion to be as honest, direct, hard is allowable, but as long as you have a sense of fairness and respectful. Boleh. Boleh tanya soalan-soalan susah, cepu mas ke, ataupun as long as kita nampak orang tu bertanya pasal dia nak tahu. Bukan that you bertanya tu just, you don't want to listen pun. Basically you want to mock or untuk menghina orang yang you tanyakan. So we can sense that. Of course, this is quite subjective, but I try. Okay, this is my fourth element, kata apa yang beza, saya cuba. Of course, in Malaysia, we have that some rules on freedom of speech. We have to speak with some sense of responsibility. But I think free speech untuk menjadikan dunia ini lebih baik atau Malaysia lebih baik, saya rasa benda itu sepatutnya dibenarkan. But of course, we try to tread that thing carefully and thoughtfully. Okay. Apakah objektif? Macam saya cakap tadi, simpelnya saya nak menjadikan dunia lebih baik daripada apa yang dunia kita ada sekarang. Wow, ataupun Malaysia lah kot, ataupun diri. Okay, saya nak menjadikan dunia lebih baik. Simple, very straightforward. So macam mana kita nak menjadi dunia lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang? Simple. Semua orang kena memainkan peranan masing-masing. So macam menjadi seorang tu, menjadikan I don't know, tapi kurang macam dekat sini, apa yang saya boleh buat is saya nak cuba bagi ilmu dan ataupun inspirasi. Of course, saya tak boleh ubah dunia. I can only change myself. We try to inspire to kalau boleh bagi orang tu ilmu ataupun inspire to, kalau boleh lah, change their thought process. Macam cara dia orang fikir. Of course, benda ni susah. People are born and groomed macam tu. Tapi sometimes orang jadi macam tu because dia kurang ilmu. Sometimes dia tak terbuka dengan cerita lain. Jadi itu yang saya cuba bawakan. Pada saya, idea day untuk kita menjadikan dunia lebih baik, macam orang tu menjadikan peranan bukan jadi buat baik kerana dia buat baik, tapi dia kena menjadikan buat baik ni sebagai tujuan hidup. Okay? So the purpose of life basically untuk buat baik dan sebarkan kebaikan itu kepada orang lain. That's only you can have a better world or even heaven on earth. That's my argument. Because so again, to me kebanyakan orang tak faham tujuan hidup ataupun dia tak pernah kisah, nak tanya, and that is also one reason pasal mungkin kenapa saya buat semua ni. Soalan terakhir pada saya dewasa ni ramai orang yang kemurungan, ramai yang tak happy dengan all sort of problem. Sampai ada satu cerita tu dia kata even dolphin dekat laut pun ada masalah, semua masalah betul. Tapi ketika orang tu faham kenapa dia hidup, come what may, insyaAllah dia boleh kuat, ada kekuatan diri untuk deal dengan problem tu. Problem akan datang sampai mati, selagi tak mati kita ada problem. Hopefully lepas kita mati kita tak ada problem. Itu yang cuba kita takutkan. So kenapa saya buat semua ni? Okay, satu of course itu saya punya own sumbangan kepada masyarakat, kepada dunia. Because I believe I have certain expertise. Saya suka cakap kot, talk show. Seperti saya lah ni nak saya buat. Yang benda lain mungkin orang lain boleh buat, tapi kebanyakan dekat tempat yang saya kerja, saya duduk, normally saya yang jadi MC. Kebanyakan orang malu, saya ni kurang malu sikit dan terlebih semangat. Itu yang bini saya cakap. Okay, nombor 2 macam cakap tadi, ramai orang yang saya rasa tak happy, ada macam masalah makin datang macam-macam. Dan boleh kalau macam saya rumuskan, sebab saya rasa mungkin mereka tak fahamkan kenapa mereka hidup. Pada saya ada 3 soalan yang sangat penting setiap manusia kena tanya.
Dari mana dia datang? Kenapa dia hidup dalam dunia ini? Dan ke mana dia pergi? So that is three most important existential question yang setiap orang yang hidup kena tanya, kena cari dan live with that. Yeah, itu saya rasa the root cause of all humanity problem. Okay, dan cuma sejak kebelakang ni saya rasa manusia makin menjadi lebih sorry to say individualistic, selfish. Kita terlalu mengejarkan dunia, become materialistic, and to a certain extent, the extreme one, we become hedonistic. Kita fikir macam mana nak happy, macam nak enjoy, macam nak TikTok, macam nak Netflix, macam nak party, we are drinking. Kita ingat macam enjoy. Sedangkan ada ramai orang kat sana lagi susah. Now, if you only think about ourselves, kita tak ada that empathy about other people, we cannot solve this humanity problem. So we should be asking, so why we are here in this world? Okay, that is that. So I want to create an empathy as well, and thoughtful feelings. Yang last sekali, saya buat benda ni semua adalah secara gratis. Isnin sampai Jumaat saya kerja di kilang baju tu. Saya buat weekend. And of course, kalau ada yang nak menolong, saya more than welcome to play speaker sebagai untuk buat write up lepas habis event tu, video editing, tu buat poster, semua tu memerlukan yang saya terpaksa buat. On any form saya welcome. Of course nak buat nak infak ataupun nak chip in kepada saya, mungkin boleh jadi full time kat sini pun lagi bagus, ataupun untuk bayar speaker apa semua. Tapi whether you tolong ke tak tolong, insyaAllah saya akan buat. That's my promise, that's my contribution to society. I think that's it. I think that's it. Okay, kata kalau macam ada rezeki duit ataupun you suka apa yang saya buat, mungkin salah satu nak tolong, katalah macam nak bank in. For now, I just give my account number, 1 Maybank 164-016-034-623. Okay, I think that's it. Thank you for watching. Jazakumullahu khairan. Thank you very much, and I love you. Bye-bye.